السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para penonton, para pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan melimpahkan keberkatannya kepada kita. Kita menyambung lagi perbincangan kita dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa karangan Syekhul Islam Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan masih lagi kita dalam perbincangan yang dibawa oleh pengarang rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu berkenaan dengan al-hub, al-mahabbah, berkenaan dengan cinta. Jadi pada kelas yang lepas kita dah tahu bahawa semua amalan keagamaan ini, bahkan semua tindak tanduk dan kelaku manusia ini, daripada apa yang dia pilih untuk buat dan apa yang dia pilih untuk tidak buat, ialah bersandarkan kepada, berteraskan, berpunca kepada rasa suka atau tidak suka. Seperti mana mempercayai dan membenarkan sesuatu perkara atau tidak mempercayai sesuatu perkara bergantung kepada sejauh mana hati kita membenarkan atau menidakkan pembawa berita ataupun yang menyampaikan perkara tersebut. Maka atas dua perkara inilah terbinanya agama. Dan cinta itu berpasangan dengan benci. Tidak dapat tidak apabila kita mencintai, kita akan membenci. Tidak mungkin ada orang hanya boleh cinta tanpa benci. Kerana apabila kita cintakan sesuatu, sesuatu itu mesti ada lawannya. Mesti ada benda yang sesuatu itu tidak suka. Maka menjadi kelaziman, kemestian dalam cinta itu kita membenci apa yang dibenci oleh kekasih kita. Kita membenci apa yang boleh menyebabkan kita hilang atau terlepas benda yang kita suka untuk kita dapat. Dan inilah ruh dan intipati tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai apa yang dia cintai, dan kita membenci dan memusuhi apa yang dia benci dan dia musuhi. Iaitulah la ilaha illallah. Iaitulah kita punya pengakuan, kita punya iqrar bahawasanya tiada ilah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita mengabdikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelazimannya kita memusuhi apa jua yang Allah taala musuhi, kita benci apa yang Allah taala benci. Seterusnya pengarang rahimahullah juga kita dah ambil hari itu bahawa kehidupan seseorang itu dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu boleh hidup pada diri seseorang bergantung kepada rasa cinta ini. So ada orang la ilaha illallahnya hidup segar, sihat, sejahtera. Ada orang la ilaha illallahnya diumpamakan seperti orang yang sakit. Ada orang yang la ilaha illallahnya telah mati, na'udzubillahi min zalik. Ya. Dan bergantung kepada situasi, sejauh mana keadaan la ilaha illallah dalam diri kita, inilah kita akan taat atau maksiat kepada Allah. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Kemudian kata musannif rahimahullah wa radhiyallahu anhu, faslun, fasal, وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد وكلما كان عدمه أنفع له كان تألمه بوجوده أشد ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه وإيثاره لمرضاته بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك
فعدمه آلم شيء له وأشده عذابا عليه، وإنما يغيب الروح عن شهود هذا الألم والعذاب اشتغالها بغيره واستغراقها في ذلك الغير، فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم الفوت بفراق أحب شيء إليها وأنفعه له. Naam. Kemudian musannif rahimahullah nak meneruskan lagi, nak bagi tahu keadaan orang yang bercinta. Cinta ni macam mana keadaannya, sifatnya yang mesti ada pada orang yang bercinta. Kalau hari itu pengarang telah bagikan kita perumpamaan bagaimana orang yang bercinta ini dia boleh asyik, dia boleh ghalib, boleh leka dengan kekasihnya sehingga dia boleh mengabaikan laparnya, dahaganya, ya, seperti mana Nabi SAW wisal puasa kerana ketinggian cinta Nabi SAW kepada Allah Ta'ala. Dan hakikatnya demikian orang mukmin, bila mereka masuk ke dalam ibadah, mereka melakukan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka meninggalkan segala perkara. Mereka meninggalkan makan minum, mereka meninggalkan segala keseronokan dunia kerana mereka menghayati, kerana mereka seronok, kerana mereka suka dalam ibadah, mereka sedang berhubung dengan kekasih agung mereka, iaitulah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berpuasa, kita meninggalkan segala kelazatan duniawi, kita meninggalkan segala keseronokan duniawi kerana kita nak berseronok-seronok dengan kelazatan maknawi, keseronokan maknawi, kelazatan akhirat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita rasa di dunia ini. Yang mana di dunia ini, inilah dia syurga dunia yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan yang kita kena masuk di dalamnya. Yang siapa yang tak masuk dalam syurga ini, nas'alullah al-afiyata, dia tidak mungkin masuk syurga di akhirat. Inilah kata Syekhul Islam bin Taimiyah, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Dalam dunia ni ada syurga yang siapa tak masuk langsung dalam syurga ni takkan masuk syurga akhirat. Sejauh mana dia tidak masuk ke dalam syurga ini, sejauh itulah dia akan jauh daripada syurga akhirat. Orang kafir, mereka terlepas daripada syurga akhirat kerana mereka tidak masuk langsung dalam syurga dunia ini, iaitulah rasa lazat, cinta, seronok dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian pengarang rahimahullah melanjutkan lagi nak cerita tabiat cinta ini. Macam mana cinta itu? So dia kata, setiap kali kewujudan sesuatu itu lebih bermanfaat bagi seorang hamba dan dia lebih berhajat kepadanya, maka rasa sakit kerana hilangnya benda tersebut lebih kuat. Kita hilang benda yang paling kita perlukan, ini lebih menyakitkan kita daripada perkara yang kurang diperlukan. Dan semakin ketiadaan sesuatu itu lebih bermanfaat, maka kewujudan perkara tersebut akan lebih menyakitkan seorang hamba. Benda yang kita tak mahu, yang kita tak suka, yang memudaratkan kita. So ketiadaannya kita rasa seronok, keberadaannya, kewujudannya dengan kita akan menyebabkan kita tidak seronok, tidak selesa dan rasa sakit. Dan tidak adalah sesuatu yang secara mutlaknya, secara kita kata secara totalnya, secara sepenuhnya lebih bermanfaat bagi seorang hamba itu selain daripada dia menghadapkan dirinya kepada Allah dan menyibukkan dirinya dengan mengingati Allah dan bersedap-sedap dengan cinta kepada Allah dan mendahulukan segala keredaan Allah atas kesukaan dirinya. Bahkan tidak ada kehidupan, tidak ada keseronokan, tidak ada kenikmatan, tidak ada kegembiraan melainkan dengan perkara tersebut. Perkara yang paling bermanfaat bagi seorang hamba dalam dunia ni, macam kita dah sebut, ialah apa yang kita kata tadi, rasa seronok dan lazat beribadah kepada Allah. Rasa gembira dengan menghadapkan diri kepada Allah kerana Allah adalah kekasih agung kita. Allah adalah perkara yang paling kita cintai, yang paling kita suka.
Kalau Allah Ta'ala adalah benda yang paling kita suka, maka perkara yang paling kita seronok nak buat ialah bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berbicara dengannya, memperhambakan diri kepadanya. Ini adalah kenikmatan dan kelazatan. Dan inilah kemuncak yang dikehendaki oleh orang mukmin. Ya, sebab itulah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tidak setuju bila dinamakan amal ibadah ataupun hukum hakam syarak ni sebagai taklif, sebagai bebanan. Kerana orang mukmin, para sahabat Nabi SAW tidak merasakan ia sebagai beban. Sebaliknya, paksi utama kita beribadah kepada Allah ialah al-mahabbah, cinta. Manakala harap dan takut ini hanyalah pelengkap. Ya, hanyalah untuk memastikan supaya cinta kita itu tidak pudar. Maka ia diapit dengan rasa pengharapan dan rasa takut. Untuk memastikan cinta terus mekar. Dia adalah seperti baja dan racun. Baja untuk menyuburkan cinta dan racun untuk mengelakkan segala makhluk-makhluk perosak. Itulah umpama rasa harap dan takut dibanding dengan rasa cinta. Cinta itu adalah matlamat. Cinta itu adalah tujuan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak menzahirkan, kita nak merealisasikan, kita nak mendedahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ketiadaan perkara ini, ketiadaan menghadapkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah adalah perkara yang paling menyakitkan jiwa orang mukmin, yang sangat berat azabnya. Tetapi ruh, ya, kenapa ruh tidak rasa? Kenapa kita tidak rasa bila kita terlepas waktu solat atau kita tidak buat ibadat? Kita tak rasa benda tu. Sedangkan kata Ibn Qayyim, hakikatnya ruh tersiksa. Bila kita melakukan derhaka kepada Allah, kita melakukan maksiat kepada Allah, kita tidak menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, hakikatnya ruh sangat tersiksa. Kerana ruh tidak boleh hidup melainkan dengan dekat dengan Allah, jinak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata kerana ada penutup, ada penghalang yang menyebabkan ruh tak rasa. Tetapi dia sedang sakit sebenarnya, tapi dia tak sedar. Pasal apa? Dia kata wa inna ma yughayyibu ar-ruha an shuhudi hadzal alami wal azabi ishtighaluha bighairi. Sebab ruh sibuk duk layan benda lain. Ya. Macam orang sakit bila dia sibuk buat benda lain, dia tak perasan kata dia sakit. Kan? Dan tenggelamnya dia dalam perkara lain. Lalu dia pun hilang dengannya daripada menyaksikan kesakitan yang dia berada dalamnya. Sedangkan kesakitan inilah yang paling teruk sebab dia kehilangan, dia terpisah dengan benda yang paling bermanfaat untuk dirinya. Jadi hakikatnya orang yang buat dosa, orang yang bergelumang dalam maksiat, dia tak seronok sebenarnya. Dia saja rasa seronok, dia yang rasa seronok, tapi hakikatnya rohnya, batinnya tersiksa. Itu Ibn Qayyim nak beritahu tu. Jadi dalam konteks yang kita dah cerita ni, sebenarnya orang yang buat maksiat kaki zina, pelacur, LGBT ni, mereka rasa seronok tapi roh mereka tersiksa. Tak seronok sebenarnya. Tapi sebab dah mereka duk sibuk buat benda yang mungkar itu, maka dia terlalai, terleka daripada rasa sakit. Sebenarnya roh meronta-ronta, roh sudah cedera parah. Dan perlu dirawat segera, perlu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perlu kembali kepada tauhid. Nasallallahu al-afiyah. Tapi pasal apa dia tak rasa? Pasal dia sedang dilekakan, dilamunkan, dia khayalkan, ya, dengan perkara yang sebenarnya memudaratkan dia. Ya. Seperti orang yang makan makanan yang sedap tapi makanan tu ada racun. Sebenarnya racun sudah pun duk bertindak balas dalam tubuh badan dia. Tunggu masa saja. Tapi disebabkan dia duk asyik makan benda yang sedap itu. Macam kita makan makanan yang sedap-sedap yang sebenarnya dia menjadi penyebab kepada penyakit kita lah. Kan? Kita nampak seronok makan sedap. Oh makan sedap, tiap-tiap hari makan sedap, makan berlebih-lebihan. Akhirnya rupanya dalaman badan kita ni tersiksa.
Tapi dia tak sedap, dia tak rasa. Pasal dia duk sedap di mulut. Kan? Jadi itulah perumpamaannya. Hakikatnya. Ya, jadi hakikatnya jiwa kita ini, roh kita ni terseksa bila kita derhaka kepada Allah. Tidak senang. Ya. Tidak seronok bila kita tidak bersama dengan Allah. Hakikatnya dibanding kita duduk melepak sembang dengan kawan kita, dengan kita meluangkan masa. Katalah kita bersembang, melepak sembang kosong 3 jam dengan kawan kita. Dibanding dengan kita menghabiskan 3 jam itu dengan membaca surah Al-Baqarah dengan tadabbur dan tertil. Yang jiwa kita perlukan ialah yang kedua itu, membaca surah Al-Baqarah itu, baca Quran itu. Zikrullah, ibadat. Dan roh terseksa sebenarnya bila kita menghabiskan masa kita dengan perkara sia-sia tersebut, tetapi kita tak sedar pasal perkara sia-sia tersebut mengkhayalkan kita. Dia ada rasa sedap yang menyebabkan kita lupa akan rasa sakitnya batin kita. Wa hadha bimanzilati sakran al-mustaghriq fi sukrih alladhi ihtaraqat daruhu wa amwaluhu wa ahluhu wa auladuhu وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوت وحسرته حتى إذا صحى وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر فهو أعلم بحاله حينئذ. Ibn Qayyim bagi perumpamaan, dia kata orang mabuk, minum arak mabuk, rumah dia terbakar, habis anak bini dia, nasallallahu al-afiyah, habis segala kata benda dia rosak. Dia tengah duk mabuk, tak sedar apa, duk khayal. Ya? Masa tu dia tak rasa. Dia tak rasa sedih, tak ada rasa apa. Tapi bila dia sedar esok pagi, tengok-tengok tu dia rumah tinggal abu. Habis orang duk usung mayat anak bini dia, tak ada. Masa tu barulah dia akan meraung, menangis. Tapi masa tu apa akan daya? Dah terlambat. Nasallallahu al-afiyah. Itulah umpama sebenarnya roh kita ni bila dia tersedak daripada hakikat tu nanti dia akan meraung. Bila nak sedar? Itu yang penting. Lambat laun dia mesti akan sedar. Kerana mabuk tidak akan tahan lama. Dia akan berakhir dan akan kembali. Consciousness akan datang kembali. Kesedaran itu akan kembali. Tapi bila? Adakah ketika masih ada masa untuk memadamkan kebakaran tadi, untuk menyelamatkan harta benda yang boleh diselamatkan, atau dia sedar itu ketika semuanya sudah berlalu, semuanya sudah tidak ada lagi patah balik, sedar di dalam kubur, sedar di alam barzakh ini. Tentulah ketika itu raungannya, pekikaannya, lengungannya tidak ada faedah lagi. Jin dan manusia tidak akan dengar lagi kesakitan yang hanya dengar itu ialah binatang-binatang yang tak boleh nak tolong dia. Allahu akbar kabira. وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلاع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله. Demikianlah keadaan ketika mana disingkapkan penutup dan kita melihat permulaan hari akhirat masa nyawa kita nak dicabut. Ya, dan nak berpindah kepada Allah. بل الألم والحسرة والعذاب هناك أشد بأضعاف مضاعفة. Bahkan kekesalan, penyesalan, kesedihan di negeri akhirat itu lebih berganda-ganda. فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته بالعوض ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له فكيف بمن مصيبته بما لا عوض عنه ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها. فلو قضى الله سبحانه بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العبد جديرا به وإن الموت لا يعود أعظم أمنيته وأكبر حسراته. هذا لو كان الألم على مجرد الفوات فكيف وهناك من العذاب على الروح والبدن بأمور أخرى وجودية ما لا يقدر قدره. Di akhirat nanti lebih besar. Kerana di dunia ni kalau kita kehilangan sesuatu boleh ganti. Di akhirat tak boleh ganti. Ya.
Kalau dimatikan penghuni akhirat itu, kalau Allah matikan, maka itu memang selayaknya. Memang tidak ada lagi jalan untuk melepaskan diri daripada kesakitan yang dialami itu ialah melainkan mati. Tetapi tidak akan ada lagi mati di akhirat nanti. Ya. Ini kalau semata-mata kita kata dia bersedih di atas ibadat yang dia terlepas buat. Ya. Bagaimana bukan sekadar rasa sedih yang ada di akhirat nanti ditambah dengan azab yang hakiki yang memang akan dikenakan kepada ruh dan badan yang tidak ada siapa boleh membuat anggarannya dengan ukuran dunia ini. Allahu Akbar. Ya. Bayangkan ahli na'udzubillahi min zalik, orang yang diazab di akhirat nanti, dia akan ada azab fizikal dan emosi. Rasa penyesalan, rasa sesal dan kesal yang Allah Ta'ala sebut banyak kali dalam Al-Quran tentang penyesalan ahli neraka itu. Ya, penyesalan itu sebenarnya adalah satu siksaan. Ya, siksaan jiwa. Ketika itu barulah roh sedar bahawa dia telah terlepas perkara yang menyebabkan dia akan rasa seronok, dia akan rasa sedap, dia akan rasa indah. Sebab itulah hukuman yang paling dahsyat sekali Allah Ta'ala bagi kepada orang kafir ialah kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka akan terhalang daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin, nikmat teragung mereka ialah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kerana seperti mana di dunia ini tidak adalah waktu yang paling sedap, paling lazat, paling nikmat bagi orang mukmin melainkan waktu ketika mana dia menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian jugalah di akhirat nanti tidak ada waktu yang lebih ahli syurga rasa nikmat, rasa seronok, rasa bahagia sehingga melupakan segala nikmat syurga yang lain melainkan ketika pada hari Jumaat Allah Ta'ala menyingkapkan hijab dan memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazari ila wajhik wasyauqa li liqa'ik. Amin. Nah. فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين اللذين لا تحملهما الجبال الرواسي. Maha berkat Allah yang menciptakan makhluknya yang lemah ini boleh menanggung dua kesakitan yang sangat besar ini yang gunung ganang tidak tertanggung. Allah akan buat orang hamba manusia ini kekal diazab dengan dua perkara ini di akhirat nanti. Sedangkan kalaulah azab ini dikenakan kepada gunung ganang, pasti akan hancur segera. Allah musta'an. Jadi inilah ya. فاعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا بحيث لا تطيب لك الحياة إلا معه فأصبحت وقد أخذ منك وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت إليه. كيف يكون حالك هذا ومنه كل عوض فكيف بمن لا عوض عنه من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض. وفي أثر إلهي ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب. ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء. Maka oleh itu sekarang ni kata Ibn Qayyim, bayangkan, letakkan dirimu pada satu situasi, anggarkan dirimu dan berada dengan perkara yang paling kamu cintai di dunia ini, yang kamu tak boleh hidup tanpanya. Kemudian benda tu ditarik daripada kamu, diambil, dirampas, direbut daripada kamu
ketika kamu sangat memerlukannya, bagaimana rasa kamu? Tentulah rasanya perit tidak berbelah bahagi lagi. Rasa perit yang amat sangat. Sedangkan benda dunia ni, apa pun yang diambil daripada kita boleh diganti. Dia adalah replaceable. Tidak ada benda di dunia ni melainkan dia boleh diganti. Tetapi benda akhirat, kalau dah hilang, tidak ada ganti. Irreplaceable, tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh diganti. Ya. Satu kata syair, semua benda jikalau engkau hilangkannya boleh diganti. Tetapi Allah Ta'ala kalau engkau lepaskan, engkau sia-siakan, tidak ada ganti. Dalam asar Israeli, daripada riwayat Bani Israel, didatangkan perkataan, dikatakan Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, aku telah menciptakan kamu untuk ibadah kepadaku, maka janganlah kamu main-main. Aku telah menjamin rezeki kamu, maka jangan kamu duk bersusah-susah. Wahai anak Adam, carilah aku, kamu akan dapati aku. Ya? Jikalau kamu dah dapat aku, kamu akan dapat semua benda. Tapi kalau aku terlepas daripada kamu, kamu terlepas segala semua benda. Dan akulah perkara yang paling kamu cintai. Paling yang kamu suka ialah aku sebenarnya. Itu yang hakikatnya. Sama ada kamu rasa atau kamu tak rasa. Tapi roh kamu, badan kamu sentiasa perlukan aku. Ya, kita tengok orang ateis, na'udzubillah min zalik. Hidup mereka tidak keruan. Ya. Berapa banyak orang ateis, filosofers yang ateis. Ya. Bukan sahaja mereka itu syak pada kewujudan Tuhan, mereka syak pada semua benda. Syak pada kewujudan dirinya sendiri pun. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita dah syak pada Allah, Allah ialah kebenaran yang paling terang, yang paling benar. Haqiqatul haqaiq. Hakikat segala hakikat ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau Allah Ta'ala pun kita boleh ragui kewujudannya, tidak akan selamat lagi benda lain dalam alam ni, melainkan kita akan ragu. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang paling benar. Ya. Dan kecintaan kepadanya sahajalah yang benar. Takut kepadanya sahajalah yang benar. Dan wujud yang hakiki, yang sebenar-benarnya wujud, ialah apabila kita memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam yang Ibn Qayyim dah sebut di awal kitab dulu, kehidupan kita yang sebenar ialah yang kita hidup bersama dengan Allah. Masa-masa di dunia ini yang kita luangkan untuk ibadah dan perhambaan diri kepada Allah, itulah dia masa kehidupan kita yang sebenar. Lain daripada tu mati. Lain daripada itu sia-sia. Dan berdasarkan masa hidup inilah kita akan hidup di akhirat nanti. Allahu akbar kabira. Baik. Kemudian beliau menyambungkan lagi bicara. Dia kata, faslun. Ada soalan? ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به من أنواعها ولا يصلح إلا له وحده مثل العبادة والإنابة ونحوهما فإن العبادة لا تصلح إلا له وحده وكذلك الإنابة وقد تذكر المحبة باسمها المطلق كقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله
والذين آمنوا أشد حبا لله. وأعظم أنواع المحبة المذمومة المحبة مع الله التي يسوي المحب فيها بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه. وأعظم أنواعها المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحب، وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. Dia kata apabila kita dah tahu bahawa mahabbah, cinta ni adalah satu jenis, adalah jenis. Dan di bawahnya ada banyak kind, ada banyak lagi anwa', spesies, ya, bentuk-bentuk yang pelbagai bezanya dan kadarnya. Maka yang kebiasaan disebut berkenaan dengan cinta ini ialah apa yang berkaitan dengan hak Allah Ta'ala yang khusus untuknya, yang hanya layak untuknya, iaitulah ibadah dan inabah, seperti ibadah memperhambaan diri dan inabah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan seumpamanya. Kerana ibadah dan inabah tidak layak diberikan melainkan kepada Allah Ta'ala. Penyerahan diri yang total submission, itu hanya layak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kadang-kadang disebut cinta itu dengan namanya yang mutlak, seperti firman Allah Ta'ala, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Maka Allah akan datangkan kaum yang mencintai Allah, biqaumin yang Allah Ta'ala cintai dan mereka mencintai Allah. Dan seperti firman Allah, dan ada di kalangan manusia ini yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu yang mereka cintai, sekutu itu seperti cinta mereka kepada Allah. Dan orang yang beriman itu lebih kuat cinta mereka kepada Allah. Dan jenis cinta yang paling dikeji ialah cinta bersama dengan Allah, yang pencinta menyamakan padanya di antara rasa cintanya kepada Allah dengan rasa cintanya kepada sekutu yang dia jadikan, yang dia ambil selain daripada Allah. Ini adalah sebesar-besar syirik, dan inilah hakikat syirik. Al-hubbu ma'allahi siwah, cinta bersama dengan Allah itu selain Allah. Dan yang paling besar cinta yang dipuji ialah cintakan Allah sahaja dan cintakan apa yang Allah Ta'ala cintai. Dan cinta inilah asal segala kebahagiaan, yang tidak ada siapa pun yang boleh selamat daripada azab melainkan dengannya, macam yang kita dah sebut sebelum ini. Wal mahabbatul mazmumatu syirkiyatu hiya aslu syaqawati wa ra'suha allati la yabqa fil azabi illa ahluha. Manakala cinta yang paling dibenci, yang dicela, ialah cinta syirik, yang merupakan asal punca kepada segala kesengsaraan, yang tidak akan kekal di dalam azab melainkan ahlinya. Yang ini dalam neraka nanti tidak akan kekal, melainkan mereka yang mensyirikkan Allah dalam mahabbah, yang melakukan syirik kepada Allah. فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار ومن دخلها منهم بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منهم أحد. Yang mencintai Allah sepenuh jiwa raga mereka, yang tidak mensyirikkan Allah dalam cinta tersebut, maka mereka lah yang akan masuk syurga, tidak masuk neraka. Dan jikalau ada di kalangan mereka ini yang masuk neraka kerana dosa-dosa yang mereka lakukan, tidak akan kekal dalam neraka, kerana cinta mereka akan membakar segala rasa yang lain. Hakikatnya orang yang mencintai Allah, kalaupun dia terjebak dalam dosa kerana kelalaian, kelemahan cinta pada waktu tertentu, dia tidak mungkin terus hanyut dan menjadi musuh Allah. Dia mesti akhirnya akan kembali, dia ada rasa nak kembali kepada Allah, macam telah kita bincangkan sebelum ni. Wa madarul Qur'ani 'ala al-amri bi tilka al-mahabbati ولوازمها والنهي عن المحبة الأخرى ولوازمها وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين وذكر قصص النوعين وتفصيل أعمال النوعين وأوليائهم ومعبود كليهما
وإخباره عن فعله بالنوعين وعن حال النوعين في الدور الثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار فالقرآن في شأن النوعين. Di sini poin dia Ibn Qayyim nak bagi tahu, kalau kita dah tahu macam ini kedudukan cinta, jenis-jenis cinta tu ada macam-macam jenis, cinta yang dipuji, yang dicela, maka hakikatnya Quran ni dia kata berlegar semuanya tentang menyuruh kepada mahabbah ini, mahabbah yang dipuji, dan melarang daripada mahabbah yang dikeji, dan menerangkan kelaziman-kelazimannya, memberikan permisalan dan qiyas bagi kedua-dua jenis cinta ini, dan menceritakan kisah-kisah ahli cinta ini, sama ada cinta yang dipuji maupun cinta yang dicela, dan memperincikan amalan kedua-dua jenis cinta ini. Kalau cinta yang jenis pertama, apa amalannya? Kalau cinta yang jenis kedua dicela, apa amalannya? Dan menerangkan tentang wali-wali cinta ini, siapakah golongan yang rapat, dan sembahan kedua-dua jenis cinta ini. Kalau cinta yang jenis pertama yang dipuji, cinta Allah, siapakah sembahannya? Allah. Apa sifat-sifatnya, nama-namanya? Kalau cinta yang kedua dikeji, apa sembahan mereka? Apa sifat-sifat sembahan mereka? Sifat-sifat yang tercela, tidak boleh bercakap, tidak boleh mendengar, tidak boleh berjalan, tidak boleh. Ya. Sifat-sifat aib. Ya. Dan pemberitahuan Allah berkenaan dengan apa yang dia buat dengan kedua-dua jenis cinta ini, dan keadaan kesudahan cinta ini di tiga negeri, iaitulah dunia, barzakh dan akhirat. So point dia ialah Al-Quran semua datang berlegar tentang cinta kepada Allah, mahabbatullah. Ya. Al-Quran datang nak mengajakkan kepada kita tentang cinta, loving Allah Subhanahu wa ta'ala, to love Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Quran datang. Quran datang dengan suruhan untuk kita mencintai Allah. Kita menjauhi perkara yang Allah Ta'ala tidak suka, dan kita menjauhkan diri daripada cinta yang dibenci, iaitulah cinta kepada selain Allah seperti cinta kepada Allah, yang kita namakan cinta ini sebagai tauhid dan lawannya sebagai syirik. Wa aslu da'wati jami'ir rusuli min awwalihim ila akhirihim innama huwa ibadatullahi wahdahu la syarika lah al-mutadamminatu likamali hubbihi wa kamalil khudu'i wa dhulli lah wal ijlali wa ta'zimi wa lawazimi dhalika min at-ta'ati wa taqwa. Demikianlah asal, the main theme, tema utama semua dakwah para nabi dan rasul, daripada yang awal sampai yang akhir, daripada Nabi Nuh AS sampai Nabi kita Muhammad SAW, adalah ibadah kepada Allah semata-mata, tidak mensyirikkan dengannya. Yang perkara ini terkandung di dalamnya kesempurnaan cinta dan kesempurnaan khudu', ketundukan dan penghinaan diri kepada Allah, kesempurnaan rasa kagum agung akan Allah, dan kelaziman perkara tersebut daripada taat dan taqwa. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله ووجوب تقديمها على محبة نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين، فما الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى ووجوب تقديمهما على محبة ما سواه. Dan telah sabit dalam hadis dalam sahihain daripada Anas ibn Malik, Nabi SAW bersabda, tidak beriman seseorang kamu sehinggalah akulah yang paling dia cintai melebihi anaknya, bapaknya dan manusia seluruhnya. Dan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling aku cintai melebihi segala sesuatu kecuali daripada diriku.
Nabi kata, tidak ya Umar, tak cukup. Mestilah aku menjadi orang yang paling kau cintai daripada segala-galanya termasuk dirimu sendiri. Lalu Umar kata, ya Rasulullah, demi Tuhan yang mengutuskan kamu membawa kebenaran, engkaulah yang paling aku cintai melebihi segala-galanya termasuk melebihi diriku sendiri. Lalu Nabi kata, sekarang wahai Umar, barulah cinta itu adalah yang betul. Jadi kata Ibn Qayyim, kalau begini kewajipan kita untuk mencintai Rasul yang diutuskan dan mendahulukan rasa cinta kepada Rasul ini melebihi rasa cinta kepada selain dia, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimana sangkaan kamu berkenaan dengan yang mengutuskan dia? Tentulah lebih lagi utama untuk kita mencintai Allah Subhanahu wa taala yang mengutuskan Rasul. Ya, lebih lagi, lebih utama lagi. Ya. ومحبة الرب تعالى تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه بها، فإن الواجب له من ذلك أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده، بل من سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه، فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله. Dan cinta kepada Allah Ta'ala itu dikhususkan daripada cinta selainnya pada kadarnya. Mestilah lebih daripada yang lain. Pada sifatnya. Ya, tak sama cinta kita kepada makhluk dengan cinta kepada Allah. Kerana Allah tak sama dengan makhluk. Dan menunggalkan Allah Ta'ala padanya. Tak boleh dikongsi rasa cinta yang sama kita beri kepada Allah, kita beri rasa yang sama kepada makhluk yang lain. Tak boleh. Cinta kepada makhluk mungkin boleh. Kita cinta anak-anak kita sama rata. Perasaan yang sama, berbelah bahagi tidak. Sebab itu bila dalam situasi tertentu, ibu dan ayah terpaksa rasa berbelah bahagi. Macam mana nak buat ni? Kalau kena pilih antara anak-anak dia, tak boleh pasal dia rasa cinta yang sama. Untuk Allah Ta'ala tidak ada pilih lagi. Confirm Allah Ta'ala. Sebab cinta kepada Allah tidak ada kongsi. Tidak ada yang sama, yang setara kedudukannya dalam hati kita dengan Allah Ta'ala. Hanya Allah yang mengatasi segala-galanya. Maka yang wajib baginya untuk mencintai Allah itu melebihi daripada anaknya, bapaknya, lebih daripada pendengarannya, penglihatannya, bahkan jiwanya. Sebab itulah kemuncak kecintaan itu dizahirkan dengan jihad fi sabilillah, mengorbankan harta dan nyawa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah sembahannya yang hak lebih dicintai daripada segala perkara tersebut. وَالشَّيْءُ قَدْ يُحَبُّ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ وَقَدْ يُحَبُّ لِغَيْرِهِ. Sesuatu yang selain Allah Ta'ala itu boleh jadi dicintai dari satu segi, tidak dari satu segi. Macam ubat. Kita suka ubat dari sudut dia manfaat, tapi kita tak suka ubat pada zatnya. Ya? Mungkin ada orang kita suka dia dari sudut tertentu, tapi kita tak suka dia dari sudut tertentu yang lain. Dia ni kan nak buat kawan, sekali-sekala lepak-lepak boleh lah, tapi nak buat teman, tak boleh. Ada orang begitu. Ini sifat makhluk. Ya, sifat makhluk. Dan boleh jadi sesuatu itu dicintai bukan kerana dirinya sendiri. Seperti cinta kita kepada Nabi SAW bukan kerana baginda itu zatnya, tetapi kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Rasulullah. Kalau kita cinta Nabi kerana zat dia, macam Abu Lahab dengan Abu Talib lah, cinta Nabi. Kan? Tapi yang kita kehendaki cinta Nabi ni, cinta kepada Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cintakan Nabi kerana cinta kepada pengutusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَيْسَ شَيْءٌ يُحَبُّ لِذَاتِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ. Dan tiada sesuatu itu dicintai dari segenap segi kerana zatnya semata-mata, tidak kerana sebab yang lain kecuali Allah Ta'ala sahaja. Hanya Allah Ta'ala yang kita kena rasa cinta kepada dia tanpa sebarang sebab yang lain. Dan tidak ada ruang untuk kita tidak cinta kepadanya. Bahkan cinta kepada Allah mestilah sepenuh jiwa dan raga. Jiwa itu ruh, raga itu badan. Wala tasluhul uluhiyatu illa lah, dan tidaklah layak diberikan perhambaan diri itu melainkan kepadanya sahaja.
walau kana fihima alihatun illa Allah lafasadataa wa ta'alluh wal mahabbatu wa ta'atu wal khudu'. Jikalaulah ada alihah, sembahan-sembahan ilah yang lain daripada Allah dalam alam ini, pastilah akan rosak langit dan bumi. Dan at-ta'alluh maknanya ialah mahabbah dan ta'at dan khudu', kerendahan diri. Dan hakikat, kalaulah dalam alam ini ada sesuatu yang dicintai kerana zatnya selain daripada Allah, akan berlaku kerosakan. Sebab itulah kerosakan datang daripada syirik. Mallahu bihi alim, yang hanya Allah Ta'ala yang tahu syirik ni betapa merosakkan alam semesta. Kita tengok hari ni apa yang dibuat oleh golongan ateist. Semakin kurang cinta manusia, makhluk kepada Allah, semakin mereka mencintai selain Allah secara syirik, maka semakin banyak kerosakan yang mereka buat dalam alam ini. Ya? Sehingga kan dikatakan sewaktu perang dunia pertama dan kedua dibuat perbandingan. Ya? Dikatakan perang dunia yang pertama itu jumlah korbannya dan kerosakannya kurang dibanding dengan perang dunia yang kedua. Kenapa? Kerana yang pertama itu yang berperang ialah mereka yang percaya kepada Allah. Tetapi mai perang dunia yang kedua, mulalah golongan yang tidak percaya kepada Tuhan, golongan ateis masuk campur. Maka bila mereka ni perang, mereka tidak ada batas moral dan etika. Kerosakan yang mereka buat melebihi daripada segala-galanya. Nas'alullah al-afiyah. Kita tengok golongan ateis yang memerintah, diberi Allah Ta'ala kedudukan. Dalam sejarah manusia ni, pemerintah yang paling zalim dikenali ialah Fir'aun dengan Namrud. Yang kedua-duanya tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Tidak beriman langsung. Dan kita tengok contoh hari ni. Sikap Fir'aun itu berulang. Pada Mao Zedong, pada Lenin, Stalin. Ya? Golongan-golongan etis. Kerana mereka bila tidak ada rasa cinta kepada Allah, tidak ada rasa iman langsung kepada Allah, tidak ada yang boleh mengawal mereka daripada syahwat mereka. Nas'alullah al-afiyah. Na'udzubillahi min zalik. Ya? Jadi inilah. Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Kalau dalam langit dan bumi ini ada sesuatu yang dicintai kerana zatnya, diberikan ketaatan yang mutlak, diberikan kecintaan yang mutlak, diberikan ketundukan dan kepatuhan yang mutlak selain daripada Allah, pastilah akan berlaku kerosakan dalamnya. Semua kerosakan dalam alam ini berpunca daripada kesyirikan dalam rasa cinta ini. Kita tengok orang yang tidak ada iman kepada Allah terjebak dalam gejala LGBT ini yang menjadi fokus kita ini. Apa kerosakan yang mereka buat? Sungguh dahsyat bila mereka mencintai nafsu syahwat mereka. Mereka merosakkan nyawa manusia. Dengan penyakit-penyakit yang tersebar. Dengan cara mereka melakukan hubungan seksual yang akan memutuskan keturunan manusia. Na'udzubillahi min zalik. Kita amat pelik hari ni orang barat lebih risaukan harimau yang pupus, badak sumbu yang pupus. Binatang ini nak pupus. Tapi mereka tak risau kalau manusia pupus. Ya. Dengan golongan LGBTQ yang bertambah. Ya. Nas'alullah al-afiyah. Jadi ini di antara perkara yang kita nampak kerosakan yang timbul oleh syirik. Semua kerosakan dalam alam ni. Bila tidak lagi taat kepada Allah, taat kepada selain Allah Ta'ala, maka pasti akan ada kerosakan yang besar akan berlaku. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu sudah pasti. Ya. Nas'alullah al-afiyah. Faslun. Fasal dia kata. Wa kullu harakatin fil alamil ulwi was sufli fa asluha al-mahabbah. فهي علتها الفاعلية والغائية
وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع: حركة اختيارية إرادية، وحركة طبيعية، وحركة قسرية. والحركة الطبيعية أصلها السكون، وإنما يتحرك الجسم إذا خرج عن مستقره ومركزه الطبيعي، فهو يتحرك للعود إليه، وخروجه عن مركزه ومستقره إنما هو بتحريك القاصر المحرك له، فله حركة قسرية بمحركه وقاصره، وحركة طبيعية بذاته يطلب بها العود إلى مركزه، وكلا حركتيه تابعة للقاصر المحرك، فهو أصل الحركتين. والحركة الاختيارية الإرادية هي أصل الحركتين الأخريين، وهي تابعة للإرادة والمحبة، فصارت الحركات الثلاث تابعة للمحبة والإرادة. يعني Ibn Qayyim akan bincang masalah harakah, pergerakan, motion. Motion. Yang dimaksudkan dengan harakah sini motion. Allahu Akbar. Ini perbincangan besar ya dalam ilmu akidah, teologi, kosmologi. Tapi kita bukan nak bincang isu motion ini dalam in term of physics, walaupun perbincangan ulama akidah berkenaan dengan motion ini telah memberi faedah yang besar kepada ilmu fizik. Tapi yang Ibn Qayyim nak bincang ni dari segi maknawinya. Ya. Dia kata apa? Semua pergerakan, every motion in the universe, sama ada yang di cakrawala alam lepas maupun yang di bumi, puncanya ialah cinta. Rasa cinta kepada sesuatu. Cintalah illah, penyebab kepada pelakuan pergerakan itu. Dan cintalah kepuncak dan punca tujuan ke mana pergerakan itu hendak pergi. So pergerakan bermula daripada cinta menuju kepada cinta. Motion begin from love to love. Ini. Ya. Pergerakan itu bermula daripada cinta nak balik kepada cinta. Dia seperti putaran. Ya. Daripada cinta bermula, dia berputar untuk balik kepada cinta. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَرَكَاتِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ. Kerana Ibn Qayyim kata, pergerakan dalam alam ni tidak lepas daripada 3 jenis. Sama ada pergerakan yang dilakukan dengan kehendak dan pilihan. Animal motion, pergerakan haiwan yang ada jiwa, yang ada roh, manusia, binatang, ya, yang mana mereka bergerak itu dengan pilihan mereka, dengan kehendak mereka. Motion by volition, pergerakan yang dilakukan berdasarkan kepada free will, keinginan yang bebas. Dan harakah tabi'iyah, pergerakan yang tabi'i, nature, pergerakan kerana sifat dia, memang dia akan bergerak, yang dia tidak ada pilihan untuk memilih, dia pasti akan bergerak. Dan yang kedua, pergerakan paksaan yang digerakkan oleh yang lain. Dan pergerakan tabi'iyah asalnya ialah diam. Asalnya dia kata benda tabi'i ini bergerak ke diam? Of course. Ya. Mungkin perbincangan ini agak philosophical, tapi ini adalah sudut pandang yang kita kena lihat. Ya. Asal benda adalah diam. Betul tak? Setiap benda diam. Kita bergerak bila perlu. Ya. Asalnya adalah diam, tidak bergerak. Dan sesuatu jisim, sesuatu zat, satu benda itu bergerak daripada tempat duduknya dan tempat asalnya. Dia bergerak apabila dia keluar daripada tempat asalnya. Maka dia bergerak untuk kembali ke tempat asalnya. Batu, pokok, apa semua. Ya. Pada asalnya mereka duduk diam. Benda-benda yang tabi'i, nature.
kitab, buku, semua diam. Kan? Dia kalau tidak digerakkan, tidak akan bergerak. Ya. Bila dia bergerak, bila dia diubah daripada tempatnya, maka ketika itu dia akan berusaha untuk kembali kepada tempat asalnya. Batu bila kita ambil, kita angkat daripada tanah dan kita lepaskan balik. Ketika itu batu akan bergerak untuk kembali ke tempat asalnya. Ke bumi. Tempat dia diam. Arah graviti. Ya, sebab bumi ni, kata para ulama Islam, sebelum Isaac Newton. Ya. Bahkan datang dalam hadis, bumi ni adalah markazus thiqal. Tempat jatuhnya segala benda berat. Ya. Jadi, batu tadi dia akan bergerak ke arah tanah. Bergerak ke arah bawah, tempat yang dia duduk asal. Ya. Ayak kita cedok daripada bawah, kita cedok naik ke atas. Bila kita tuang balik ayak, ayak akan bergerak ke bawah, ke tempat asalnya. Okey. Tu. Dan dia bergerak daripada tempat asalnya, itu adalah harakah qasriyah. Kerana dia digerakkan secara paksa, tanpa kehendaknya oleh penggerak. Oleh kita, manusia. So, pergerakan yang meninggalkan tempat asalnya, batu, cawan ini saya angkat daripada meja. So, pergerakannya ke atas, ini dia panggil harakah qasriyah pada dia, pada hak cawan. Sebab dia tak ada kehendak untuk bergerak dan dia tak ada kemampuan untuk bergerak. Kemampuan dia ialah untuk diam, duduk. Sebab dia benda tabi'i, nature things. Dia bukannya animal, bukannya benda yang ada roh dan jiwa. So, ini pergerakan qasriyah. Bila kita letakkan balik cawan, kalau saya lepaskan cawan ini, cawan ni akan jatuh ke bawah ke meja. Tapi tak lepas lah, pasal lepas rabuk ayak. Kan? So, pergerakan cawan ini kalau kita lepaskan, ataupun ni, remote control ni, angkat. Okay. Yang kita angkat dia daripada meja ini harakah qasriyah. Kita lepas, jatuh ke bawah, ini harakah tabi'iyah. Tabi'i, dia akan jatuh ke bawah, dia tidak naik ke atas, tidak melencong ke kiri dan ke kanan. See? Dan harakah pergerakan tabi'i. Pergerakan tabi'i jatuh, dan pergerakan qasriyah naik ke atas ini bagi remote control aircon ini, ya, adalah kerana digerakkan oleh siapa? Oleh saya. Makhluk yang bernyawa, yang ada soul, yang ada anima, ya, yang ada jiwa. Yang mana pergerakan saya tadi mengangkat dan melepaskan remote control ini berlaku dengan ikhtiar dan pilihan dan kehendak saya. Volition saya. Motion by volition. Tidak. Pergerakan yang dilakukan kerana pilihan, ikhtiar. Ya. Jadi, sebab itulah kata Ibn Qayyim, kedua-dua pergerakan bagi objek nature ini, objek netral ini, ikut kepada hakikatnya pergerakan harakah qasriyah dan harakah tabi'iyah, kedua-duanya balik kepada harakah iradiyah, ikhtiyariyah. Harakah kehendak. Yang harakah berkehendak ini, harakah yang saya buat ini based on apa yang saya suka nak buat. Meskipun saya angkat, sebab saya suka nak angkat. Saya yang pilih. Jadi akhirnya pergerakan alam ini adalah kerana balik kepada harakah ikhtiyariyah iradiyah. Yang puncanya ialah mahabbah.
والحركة الاختيارية الإرادية هي أصل الحركتين الأخريين وهي تابعة للإرادة والمحبة. Jadi pergerakan ikhtiyariyah yang dibuat pilihan ini, inilah punca kepada semua pergerakan yang berlaku dalam alam ini, dan ia mengikut kepada kehendak dan rasa cinta, apa yang kita suka. Maka jadilah ketiga-tiga fasaratil harakatul thalathu tabi'atan lil mahabbati wal iradah. Jadi ketiga-tiga harakah ini sebenarnya balik kepada rasa cinta dan kehendak. Actually inilah yang dijelaskan dulu oleh bila Aristotle kata pergerakan itu kerana cinta, itulah Ibn Qayyim jelaskan dalam bentuk yang lebih logik. Dalam bentuk logik, bukan kerana benda tu rindu kepada tempat asalnya, tak. Tetapi kerana dari satu sudut, apa yang Aristotle nak cakap tu ada alasan, tapi cara dia je lah tu tak kena. Kerana dia tidak ada ilmu wahyu. Ibn Qayyim rahimahullah menjelaskan dengan begitu logik sekali. Ya? والدليل على انحصار الحركات في هذه الثلاث أن المتحرك إن كان له شعور بالحركة فهي الإرادية، وإن لم يكن له شعور بها فإما أن تكون على وفق طبعه أو لا، فالأولى هي الطبيعية والثانية القسرية. Dan dalil bahawa pergerakan dalam alam ni, the proof that every motion in the universe are limited by these three categories, terhad dengan tiga jenis ini sahaja, by these three kind of motions only, they are nothing than other these three kinds of motions. Ialah, kata Ibn Qayyim rahimahullah, benda yang bergerak, sama ada dia bergerak itu, dia ada rasa, perasaan, dia sedang bergerak, atau dia tak sedang. Kerana benda yang bergerak itu dia ada syuur, dia ada sense bahawa dia sedang bergerak. Benda yang ada soul, benda yang ada anima, benda yang ada jiwa, maka dia adalah pergerakan yang berlaku dengan kehendak iradah. Kalau dia tidak ada syuur, tidak ada perasaan, benda yang tidak ada soul, yang tidak ada anima, maka antara dua, sama ada pergerakannya itu berdasarkan tabiat kejadiannya atau tidak. Kalau dia bergerak itu memang ikut tabiatnya, maka itu adalah tabi'iyah. Kalau tidak mengikut tabiatnya, maka mesti ada yang menggerakkannya secara qasriyah, secara paksa. Maka inilah dia. Kita tak boleh bayangkan lagi ada pergerakan yang kita buat eksperimen di alam ni pun tidak boleh ada lagi. Of course, sekarang ini adalah remote control terletak di atas meja. Kita tengok. Remote control tidak ada perasaan. Dan dia duduk di tempat dia yang diletakkan. Ya. Kemudian saya yang datang dan menggerakkannya, menaikkan ke atas, dan saya lepaskan dia ke bawah, dia bergerak mengikut pergerakan saya. Apa yang saya buat. Dia tidak ada perasaan, dia tidak ada kehendak, tidak ada resisten penentangan pun. Yang ada kehendak ialah saya sahaja di sini. Maksudnya, dibanding dengan remote control dalam pergerakan tersebut. Ya? Dan di sinilah kita boleh isbatkan kewujudan Tuhan bagi alam ini. Sebab setiap benda yang bergerak dalam alam ni mesti perlukan dia punya movers, penggerak. So Allah Subhanahu wa taala adalah penggerak utama yang mula menggerakkan setiap perkara dalam alam ini. وإذا ثبت هذا فما في السماوات والأرض وما بينهما من حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر والنبات وحركات الأجنة في بطون أمهاتها فإنما هي بواسطة الملائكة المدبرات أمرا والمقسمات أمرا كما دل على ذلك نصوص القرآن والسنة في غير موضع
والإيمان بذلك من تمام الإيمان بالملائكة فإن الله وكل بالرحم ملائكة وبالقطر ملائكة وبالنبات ملائكة وبالرياح وبالأفلاك وبالشمس والقمر والنجوم. Bila telah sabit perkara ini, maka tidak ada di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara keduanya daripada pergerakan falak, matahari, bulan dan bintang, angin dan awan, hujan dan tumbuh-tumbuhan dan pergerakan janin dalam perut ibunya. Semuanya ini dengan pergerakan yang digerakkan oleh malaikat yang mentadbir segala urusan, yang membahagi-bahagikan urusan, seperti yang ditunjukkan oleh Quran dan Sunnah pada banyak tempat. Sebab kita tahu bahawa lain daripada benda yang ada nyawa, benda yang ada ruh, jiwa, dia tidak bergerak. Matahari bergerak, berputar pada orbitnya, terbit dan terbenam. Ya. Kenapa? Ada malaikat yang tarik dia keluar setiap hari. Benda ni kita tak dapat dengan sains. Sains dalam erti kata moden. Ilmu yang dikhususkan dengan kajian empirik. Awan bergerak, ada malaikat yang menggerakkan awan. Hujan, ada malaikat yang bawa turunnya hujan. Semua ni datang dengan nas. Kerana logiknya, awan nak bergerak macam mana dia? Bukan ada jawa, bukan ada kehendak dan ikhtiar untuk dia bergerak. Tak ada. Maka tidak dapat tidak dia bergerak kerana adanya penggerak. Yang menggerakkannya itulah malaikat. Kerana benda yang tidak ada nyawa tidak akan bergerak melainkan digerakkan terlebih dahulu oleh yang bernyawa, yang ada pilihan dan kehendak. Dan beriman dengan perkara tersebut termasuk kesempurnaan iman dengan malaikat. Kerana sesungguhnya Allah telah mewakilkan dengan rahim itu malaikat. Dan dengan setiap titisan air hujan itu malaikat. Dengan tumbuh-tumbuhan malaikat. Dengan angin, cakrawala, matahari, bintang, bulan malaikat. ووكل بكل عبد 4 من الملائكة كاتبين على يمينه وشماله وحافظين من بين يديه ومن خلفه. Dan manusia juga Allah Ta'ala wakilkan 4 malaikat. 2 untuk mencatat amalannya, 2 untuk menjaganya depan dan belakangnya. Malaikat hafazah. Ya. ووكل ملائكة بقبض روحه وتجهيزها إلى مستقرها من الجنة أو النار. Juga diwakilkan bagi manusia bila dia nak mati, malaikat yang datang mencabut nyawa dan yang akan mengambil nyawanya, dibawa ke tempatnya sama ada syurga atau neraka. Nas'alullah al-afiyah, nas'alullah al-jannah wa na'udzubillah minan nar. Wa malaikatan bimas'alati wa imtihanihi fi qabrihi wa 'adzabihi hunaka aw na'imihi. Malaikat yang akan datang dalam kubur tanya dan memberikan nikmat ataupun hukuman. Wa malaikatan tasuquhu ila al-mahsyar idza qama bi qabrihi. Malaikat yang akan membawa manusia ke mahsyar bila bangkit dari kubur. Wa malaikatan bi ta'dzibihi fil nar aw na'imihi fil jannah. Malaikat yang ditugaskan untuk mengazab di dalam neraka atau malaikat yang ditugaskan untuk melayan kehendak ahli syurga dengan pelbagai nikmat. Wa wakkala bil jibali malaikatan wa bis sahabi malaikatan tasuquhu haitsu umirat bih. Demikian juga gunung ganang, ada malaikat gunung ganang. Awan, ada malaikat yang akan mengaraknya ke tempat yang dia diperintahkan. Wa bil qatri malaikatan tunziluhu bi amrillah bi qadarin ma'lumin kama syaa Allah. Hujan dijaga oleh malaikat Mikail. Datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada malaikat Jibril, ala ma kana Mikail, apa tugas Mikail? Nabi Jibril kata ala al-qatri wan nabat, hujan dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Yang mana dia akan menurunkan hujan mengikut qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Seperti yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wa wakkala malaikatan biqarsil jannati wa amali alatiha wa farshiha wa bina'iha wal qiyami 'alayha wa malaikatan bin nari kadzalik. Syurga ada malaikat yang bertugas untuk menanam pokok-pokoknya, menyiapkan alat-alatnya, menghamparkan permaidaninya, binaannya, menjaganya. Dan malaikat dengan neraka pun ada juga yang jaga neraka. Fa'a'zamu jundillahil malaikah, maka tentera Allah yang paling agung ialah malaikat. Wa lafzul malak yush'iru bi annahu rasulun munaffidhun li amri ghairihi wa laysa lahum min al-amri syai'.
Dan kalimah malak yang diambil daripada al-alukah, makna malaikah ialah al-ma'lak, iaitulah al-mursal, yang diutuskan, rasul, utusan. Memberikan kita gambaran ataupun makna bahawasanya malaikat ini dia tidak menjalankan perintahnya sendiri, tetapi dia adalah utusan yang melaksanakan perintah selainnya. Walaysa lahum minal amri syai', dan mereka tidak ada pemerintahan. Balil amru kulluhu lillah wa hum yudabbiruna al-amr wa yuqassimunahu bi amrillahi wa iznih. Mereka melakukan segala urusan mereka dengan perintah Allah dan izinnya. Qala ta'ala ikhbaran anhum وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Malah menjelaskan tentang mereka, dan tidaklah kami turun, yakni kami si malaikat, melainkan dengan perintah Tuhanmu. Baginya lah apa yang di depan kami dan di belakang kami dan apa yang ada di antaranya, dan tidaklah Tuhanmu itu lupa. Wa qala ta'ala وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Berapa banyak malaikat di langit tidak memberi manfaat syafaat mereka itu sedikit pun, melainkan setelah mendapat izin Allah bagi sesiapa yang Allah kehendaki dan Allah redha. وَأَقْسَمَ سُبْحَانَهُ بِطَوَائِفِ الْمَلَائِكَةِ الْمُنَفِّذِينَ لِأَمْرِهِ فِي الْخَلِيقَةِ. Dan Allah telah bersumpah dengan sejumlah malaikat yang dia perintahkan untuk melaksanakan perintahnya pada makhluknya. Kama qal was-saffati saffa faz-zajirati zajra fattaliyati dhikra. Dan surah As-Saffat, malaikat yang berbaris-baris, ya, yang mengarak apa yang disuruh arak awan, ya, fattaliyati dhikra, yang membacakan peringatan. Wa qal وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا. Ini semua atas tafsiran dalam malaikat. Dan ulama yang mentafsirkan dengan angin, awan dan sebagainya tidak lari juga daripada malaikat, kerana angin, awan tidak bergerak sendiri, melainkan dengan digerakkan oleh malaikat. وقال تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الإقسام به في كتاب أيمان القرآن. Kata Ibn Qayyim, kita dah bincangkan maknanya, tafsirannya dalam kitab Aimanul Quran. Qayyim ada kitab nama dia Aimanul Quran ataupun At-Tibyan fi Aimanil Quran. Ya, ini kitab yang bermanfaat, yang dia membincangkan semua ayat-ayat yang sumpah dalam Quran. Mungkin insya-Allah kita akan jadikan kitab ini nanti pada kelas tafsir kita insya-Allah. Mungkin pada masa-masa akan datanglah, ya, lepas habis apa yang ada sekarang dulu. Wa idza urifa dhalika, dan kita ketahui perkara tersebut, fa jami'u tilka al-muhabbat al-muhibbat wal harakat والإرادات والأفعال هي عبادة منهم لرب الأرض والسماوات وجميع الحركات الطبيعية والقسرية تابعة لها. Bila diketahui bahawa semua benda yang bergerak dalam alam ni yang tidak bernyawa adalah digerakkan oleh malaikat, ya, dan pergerakan oleh malaikat bila dia menggerakkan benda-benda ni adalah ibadah, kerana mereka melaksanakan suruhan dan perintah Allah, ya. Dan semua pergerakan tabi'iyah dan qasriyah adalah mengikut kepada pergerakan malaikat ni tadi. فلولا الحب ما دارت الأفلاك ولا تحركت الكواكب النيرات ولا هبت الرياح المسخرات ولا مرت السحب الحاملات ولا تحركت الأجنة في بطون الأمهات ولا انصدع عن الحب أنواع النبات ولا انصدع عن الحب أنواع النبات ولا اضطربت أمواج البحار الزاخرات ولا تحركت المدبرات والمقسمات ولا سبحت بحمد فاطرها الأرضون والسماوات وما فيها من أنواع المخلوقات فسبحان من تسبحه السماوات السبع والأرض ومن فيهن
وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Jadi kalau kita dah tahu semua pergerakan dalam alam ni, anginnya, ributnya, pergerakan cakrawala di langit, ya, janin dalam perut ibu, biji benih yang mengeluarkan putik tunas dalam tanah, ombak di laut, semuanya bergerak mengikut arahan Allah Ta'ala, digerakkan oleh para malaikat. Ya? Dan semua itu ialah berlaku dengan pergerakan yang malaikat lakukan kerana cinta dan kehendak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mereka pilih dan sebagai tanda cinta dan taat mereka kepada Allah. Maka sebab itulah semua pergerakan dalam alam ni, kata Ibn Qayyim, berpunca daripada pergerakan cinta. Ya? Berpunca daripada rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka semua benda dalam alam ni bergerak memuji Allah Ta'ala, bergerak sebagai ta'abud dan tanda tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Itulah dia rahsia. Kenapa semua benda dalam alam ni bergerak, semuanya adalah ibadah kepada Allah Ta'ala, kecuali manusia. Kerana manusia ada pilihan, pergerakannya tidak semua untuk Allah. Ya? Malaikat tidak ada. Dia hanya, tujuannya hanya untuk Allah. Hanya makhluk nama manusia dengan jin, dia ada pergerakan yang istimewa. Yang pergerakan itulah menjadi tempat ujian. Yang Allah Ta'ala nak uji dia. Kemana dia nak bergerak? Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Jadi inilah yang Ibn Qayyim akan sambung nanti. Dia akan bincang pergerakan benda yang hidup, pergerakan benda yang bernyawa. Ya. Dan insya-Allah kita akan sambung perbincangan ini pada kelas yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada soalan? Ada berapa jenis cinta kepada Allah dan Rasul? Macam kita dah sebut hari itu, cinta yang paling agung ialah cintakan Allah Ta'ala semata-mata dan mencintai apa yang Allah Ta'ala cintai. Itu ada yang disuruh. Nah, kita sebut itu ada 4. Cinta Allah sahaja tidak jadi. Kalau tidak disertai dengan mencintai apa yang Allah Ta'ala cintai. Yang ketiga ialah cinta bersama dengan Allah, seperti cinta kepada Allah. Yang ini adalah syirik. Ini adalah syirik. Kemudian cinta kepada selain daripada itu ialah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cinta kerana hak Allah, disuruh oleh Allah Ta'ala. Ini yang disuruh. Kita dah sebut 4 dalam kitab ni. InsyaAllah nanti kelas yang akan datang, anda ingat kan, anda akan cuba send baliklah PDF kitab. Sebab kita kelas ni kelas berkitab kan, dan benda yang dalam kitab yang telah terpampang dan tertulis dengan teks dalam kitab itu boleh dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi. Inabah kepada si Allah, na'udzubillah min zalik. Ini banyak contoh yang berlaku kepada orang penyembah berhala. Kan, dia bila apa-apa pun dia menyerah diri kepada si Allah Ta'ala. Ya? Orang sufi menyerah diri kepada tok guru. Murid di depan guru seperti mayat di depan tukang mandi. Ya? Itu inabah kepada si Allah Ta'ala. Kan? Kalau Nabi suruh kanan, tok guru suruh kiri, kita pergi kiri. Itu inabah kepada tok guru, inabah kepada selain Allah Ta'ala. Kalau dia inabah kepada Allah, maka dia hanya akan ikut perintah Nabi SAW. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.